Hidup kita ni, biar kita ni semakin tua, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin berusia dalam hidup kita, semakin kita ni dekat dengan Allah. Ni orang ni, fa amma in kana minal muqarrabin. Rajin baca Quran. Kemudian rajin pada diri kita yang menderma. Rajin pada kita datang ke masjid ke surau. Rajin pada kita bangun tahajud malam. Ni tanda orang yang muqarrabin. Orang yang semakin berusia, semakin dekat dengan Allah. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dan orang ni dekat nak meninggal dunia, farauhun, dia jadi rasa gembira sungguh. Wa raihanun, dia akan bau wangian raihan. Wa jannatu na'im, dan syurga yang indah yang disediakan oleh Allah pada mereka tersebut. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka tersebut. Apabila mati saja anak Adam, lalu dibaringkan jenazahnya di dalam kubur. Di saat tersebut tiba-tiba mulut masing-masing mula menyatakan, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia, ya Allah. Kalaulah aku diberi peluang untuk kembali hidup di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Lalu mereka jawablah kepada mereka yang telah meninggal dunia ini, kamu sebutlah pada mereka yang meninggal dunia ini, kalla, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan kembali hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzah sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada saat ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita berbicara tentang satu keadaan di mana setelah mana kita meninggal dunia, masuk saja di dalam kubur dan ditempatkan jenazah kita di dalam kubur. Perjalanan kita waktu mana kita untuk sampai di dalam kubur tersebut, kita melalui masa yang disebut dengan masa barzah dalam kehidupan. Kita melalui saat yang dipanggil sakaratul maut. Sakarat ini satu masa yang menakutkan dan menggemparkan dalam hidup. Lepas pada kita melalui sakarat, kita akan melalui masa yang disebut dengan kematian. Kematian ini di antara masa kita keluar roh kita daripada jasad kita, kemudian sampailah menghadap di hadapan Allah. Roh kita diangkat dan dihadapkan di hadapan Allah. Lepas pada kita diangkat dan dihadapkan di hadapan Allah, kemudian roh kita akan dikembalikan balik, kembali balik ke atas muka bumi ini. Kemudian di saat itu kita boleh melihat siapa yang datang untuk mengurus jenazah kita. Kita mula nampak siapa yang datang untuk memandikan jenazah kita. Kita nampak siapa yang datang untuk usung jenazah kita. Berapa ramai orang yang akan solat jenazah kita. Semuanya keadaan itu akan berlaku dan kita nampak suasana yang berlaku keadaan demikian. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, apabila kita dibawa saja sampai menghadap di dalam, masuk dalam kubur saja, apabila masuk saja kita dalam kubur,
ditutup saja liang lahat kita. Bila tutup saja liang lahat kita, kemudian kita mula berada di dalam kubur, kita di saat tersebut datang malaikat mula berdiri di hadapan muka kita, menghalau segala amalan-amalan kita untuk kita memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Di saat itu tiba-tiba ada di kalangan umat manusia ni sebut, yang Allah cerita dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 yang saya sebut sebentar tadi, masing-masing mula sebut qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal yang sewaktu mana aku hidup dahulu. Lalu malaikat mula jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Semua itu merupakan kata-kata yang keluar daripada mulut kamu, yang kamu harap saja untuk kamu lakukan. Sedangkan wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai dibangkitkan balik di hadapan Allah. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ni kita akan cerita saat-saat itu berdasar kepada beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa pandangan sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Melalui Haman, Atha ibnu Sa'ib pernah mendengar Abdul Rahman bin Abu Laila yang ketika sedang mengiringi jenazah mengatakan bahawa Fulan ibnu Fulan telah memberitahu satu hal kepadanya. Katanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, pasti Allah akan menyukai pertemuan dengannya. Ni disebut Rasulullah pesan, bila kita dekat-dekat nak mati, di antara perkara yang perlu kita letak dalam diri kita ialah rasa suka nak berjumpa dengan Allah. Jangan kita rasa benci untuk berjumpa dengan Allah. Ni di antara perkara yang kita kena jaga sangat di kalangan kita. Antara benda yang kita kena ada pada diri kita, bila kita dah nampak dah malaikat mula turun nak cabut nyawa kita, biar kita ni rasa seronok, suka kita nak berjumpa dengan Allah. Jangan kita rasa ralat, Allah nak mati dah aku, baru je aku hidup, baru 63 tahun. Orang lain 83 tahun tak mati-mati lagi. Orang lain 93 tahun tak mati-mati lagi. Kita dah mula jadi ralat. Jangan. Bila kita dekat nak meninggal dunia, di antara perkara yang Rasulullah pesan pada kita, biar jadi rasa suka untuk nak berjumpa dengan Allah. Suka ni kita kena tanam semenjak bila? Semenjak umur 60 tahun. Bermula daripada umur 60 tahun, kita dah mula tanam perasaan rasa sukanya nak mati. Rasa gembiranya untuk kita nak menghadap depan Allah. Yang ni yang mesti ada pada diri kita. Sebagaimana sukanya kita nak masuk Ramadan ini, kena ada. Sebagaimana sukanya kita nak menyambut kepulangan anak kita yang pulang daripada luar negara, yang sedang belajar. Kemudian rasa sukanya kita waktu mana kita nak pulang ke kampung. Demikian juga dalam hidup kita, biar kita ni waktu mana kita ni usia 60 tahun je, mula rasa tanam rasa sukanya nak berjumpa dengan Allah. Rasa suka dengan nak berjumpa dengan Allah. Lalu senang dah. Waktu mana, saat mana kita nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, senang terus. Senang apa dia? Senang untuk pada diri kita ni, untuk pada saat tersebut, untuk kita rasa gembira, untuk kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang menyukai pertemuan dengan Allah, pasti Allah akan suka dengan pertemuannya. Yang ni yang kena ada pada kita. Tanda-tanda kita suka untuk berjumpa dengan Allah ni apa dia? Rajin baca Quran. Tanda kita suka untuk berjumpa dengan Allah ni apa dia? Bangun tahajud malam. Tanda kita suka untuk berjumpa dengan Allah ni apa dia? Banyak menderma. Ni di antara tanda kita suka pada Allah. Mula kita tinggal maksiat-maksiat. Tanda kita suka pada Allah, bila orang bercerita tentang akhirat, kita pun rasa seronok, rasa nak pada diri kita cerita tentang akhirat. Ni tanda kita sedang mengalami perasaan rasa suka dan gembira untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang semakin dia tua, semakin dia rasa benci untuk berjumpa dengan Allah. Rasa dia semakin galat untuk dia nak berjumpa dengan Allah. Kenapa jadi demikian? Kerana dia tak bersedia untuk nak hadap dengan saat kematian pada diri dia tersebut, sehingga kan dia tak bersiap dengan amalan-amalan. Yang ni yang jadi bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah,
Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian, satu kaum tertunduk sambil menangis. Bila Rasulullah cerita bab ni, di kalangan sahabat-sahabat ada satu puak tu tunduk terus, menangis teresak-esak. Bila dia menangis, Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kalian menangis? Kalian menangis ni kenapa, punca apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Mereka menjawab, sesungguhnya kami membenci kematian ya Rasulullah. Kaum tu jawab terus, kami ni di kalangan orang yang tak suka untuk mati ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, bukan demikian seharusnya. Rasulullah kata bukan begitu. Lalu Rasulullah terus membaca, fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni dalam surah Al-Waqiah ayat 88 dan 89 ni Rasulullah sebut, jika dia orang yang nak meninggal termasuk orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, farauhun, dia akan rasa gembira terus. Farauhun wa raihanun, dan dia memperolehi ketenteraman, wa jannatu na'im, pasti dia akan rasa syurga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar terus. Bila sahabat-sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ni tak termasuk di kalangan orang yang dia jadi rasa suka nak berjumpa dengan Allah. Lalu menyebabkan dia menangis. Sahabat-sahabat ni menangis. Bila sahabat-sahabat ni menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar terus kepada sahabat-sahabat, jangan begitu, bukan demikian. Dia kata kami ni ada perasaan tak suka dengan kematian ya Rasulullah. Rasulullah kata tak, fa amma in kana minal muqarrabin, kalaulah orang ni orang yang dekat dengan Allah, waktu mana dekat dengan dia meninggal dunia, farauhun, dia akan rasa gembira sungguh, wa jannatu na'im wa raihanun, dan dia akan rasa bauan raihan yang mewangi pada diri dia, wa jannatu na'im, dan dia akan rasa syurga yang indah dalam hidup dia waktu mana saat dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih lanjut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ketika menghadapi kematian seseorang diberitahu berita gembira berupa ayat tersebut, nescaya dia akan menyukai pertemuan dengan Allah. Rasulullah kata, kalau ada orang yang di kalangan kita nak meninggal dunia, baca ayat ni. Baca ayat ni. Yang apa dia? Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kita baca demikian pada dia, dia akan rasa gembira untuk menyukai terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika dia daripada golongan pendusta dan sesat, beliau lalu membaca ayat. Tapi kalau di kalangan yang dekat nak meninggal dunia tu orang yang sesat, hidup dia dalam keadaan tak temu jalan kebenaran hidup, pada diri dia sebut, fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim, nescaya kami akan mendapatkan hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang demikian. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, jika diberitahu kepadanya berita tersebut, nescaya dia akan membenci pertemuan dengan Allah. Tak nak untuk masuk dalam kubur, tak nak. Masuk dalam kubur ni pada diri dia membebankan, dan Allah bahkan dia membenci pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa dia, para pendengar, sahabat-sahabat sekalian? Siapa yang nak hidup balik atas dunia ni bila dia mati? Orang kafir. Orang kafir bila dia masuk dalam kubur, bila pada diri dia tak berjumpa dengan nikmat-nikmat, dia rasa azab-azab yang dalam hidup dia, bila dia bertemu dengan azab tersebut, dia minta terus untuk nak hidup balik. Ni nak gambarkan tentang bagaimana kekufuran itu menjadikan demikian. Ibnu Jurayj menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut pada Aisyah, jika seorang mukmin telah melihat malaikat, para malaikat itu berkata, apakah kami harus mengembalikan balik kamu ke dunia? Orang malaikat ni akan tanya balik. Bila bertemu saja dalam kubur tu, malaikat tanya balik pada orang mukmin, macam mana? Perlu tak kami hantar balik kamu hidup di atas dunia? Lalu orang mukmin akan jawab, ke tempat kesengsaraan dan kesedihan. Kamu nak pulangkan balik kami ke atas dunia, nak suruh kami jadi sengsara balik dan kami sedih balik dalam hidup kami. Tanya orang mukmin pada malaikat. Bawalah kami menghadap Allah, bawalah kami menghadap depan Allah. Katanya orang-orang mukmin
bila masuk dalam kubur kerana gembiranya dia untuk bertemu dengan Allah. Beza dengan orang kafir. Orang kafir, sedangkan pada orang kafir dan para malaikat mengatakan, apakah kami harus membawa kembali ke dunia? Dia akan mengatakan, Tuhanku, kembalilah aku ke dunia. Wahai Tuhanku, baliklah kami semula ke dunia. Di saat mana dia berada dalam keadaan demikian. Itu nak sebutnya orang kafir. Bila masuk dalam kubur je, mereka akan sebut terus, ya, bagi peluang untuk hidup balik. Kalau boleh hidup balik, maka kami nescaya kami akan betulkan balik jalan hidup ni. Saya akan buat kesimpulan sekejap lagi. Tapi saya nak sebutnya gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin ni, kalau dia ni hidup dia sentiasa bersiap sedia, siap sepanjang masa, start daripada mana? Kena rasa nak sungguh untuk kita nak menghadap depan Allah ni bila berusia 60 tahun. Pupuk dah pada diri kita. Rasa nikmat bila boleh baca Quran. Rasa terazab bila asyik baca Facebook, dipanggil demikian. Rasa sengsara bila tiap-tiap hari hanya scroll saja Facebook, scroll WhatsApp, hanya baca yang disebut demikian, Quran tak baca-baca. Ni kena rasa sengsara. Orang mukmin dia akan rasa gembira bila dia boleh sujud kepada Allah. Manakala orang yang tidak mukmin, dia akan rasa gembira bila dia tak sujud pada Allah. Dia rasa seronok dia. Beza ni orang mukmin. Kalau betul-betul kita mukmin kan, kita akan rasa sayu, sedih saat mana kita dah tak boleh sembahyang berjemaah di surau dan di masjid. Kita rasa sayu dan sedih bila kita berjumpa dengan kawan kita tak boleh hulur tangan untuk nak bersalam lagi. Tak ada lagi kebiasaan yang biasa. Asyik kita angkat tangan gitu saja pada diri kita ni. Maknanya apa dia? Maknanya kita tidak lagi mengamalkan kehidupan dengan cara agama dalam hidup kita. Di saat mana kita diuji dengan ujian sebegini, orang munafik dan orang kafir, dia rasa seronok. Aku dah kata dah, dulu aku tak semayang, sekarang dia kata tengok ramai mana orang tak pergi ke surau, ke masjid dah sekarang. Ni orang kafir. Orang mukmin tidak akan jadi demikian. Manakala orang munafik, dia rasa gembira dengan ketidaktaatan. Manakala orang mukmin, dia akan rasa sedih bila dia tidak rasa lagi ketaatan dalam kehidupan mereka. Kita ni kan tinggal tak sampai lebih kurang 10 hari lagi untuk masa masuk bulan Ramadan. Tak pernah kita rasa macam ni dalam hidup kita. Tak terasa yang Ramadan yang kita nak sampai. Kerana apa dia? Kerana terlampau sibuknya dalam hidup kita ni dengan PKP ni, sampai peringkat kita tak rasa Ramadan ni semakin menghampiri pada diri kita ni. Kerana apa dia? Kerana kalau kita tak mukmin, tapi orang mukmin, Allah, dia akan rasa galaknya, rasa tak sedapnya, rasa pada diri dia nyada kerana dia tak boleh bangun tahajud dan sebagainya, ataupun dia tak boleh pergi sembahyang berjemaah pada diri dia saat sebegini. Punca apa dia? Punca yang disebut dengan ujian yang Allah jadikan COVID-19 ini sendiri. Lalu orang kafir dia akan sebut demikian. Kemudian Imam Tirmizi dan Ibnu Jarir menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah berkata, barang siapa yang memiliki wang yang jumlah dapat digunakan untuk mengerjakan haji ke Baitullah atau mencapai nisab zakat, lalu dia tidak mengerjakannya, dia ada dah duit, kemudian dia dah ada dah zakat, duit zakat cukup dah haul pada dia, pasti dia akan meminta untuk dikembalikan ke dunia ketika mana menghadapi kematian. Ini di antara sebab yang kedua. Sebab yang kedua, kenapa dia nak hidup balik? Kerana apa dia? Dia dah ada dah harta benda untuk dia ni mentaati perintah Allah. Tiba-tiba dia tak guna harta benda yang dia patut dia guna untuk mentaati perintah Allah. Tiba-tiba dalam hidup dia guna pada tempat yang lain. Mati dia di saat mana dia tak sempat untuk nak keluarkan zakat. Mati dia tak sempat untuk dia menunaikan haji. Dalam hidup dia, nescaya orang yang macam ni, katanya Imam Tirmizi daripada Ibnu Jarir ini menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah berkata, kalau kamu mati di saat mana kamu ada harta yang kamu tak keluarkan zakat, kamu ada harta tapi kamu tak tunaikan haji, kamu akan dapati pada diri kamu apa dia? Penyesalan dalam kubur untuk kamu kembali hidup di atas dunia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikan beberapa dalil-dalil tadi, ada dua perkara dah yang biasanya orang nak hidup balik. Yang pertama, kerana yang disebut dengan hilang keyakinan terhadap Islam. Ini orang kafir ataupun orang munafik. Akidah dia tak betul. Bila akidah dia tak betul dalam hidup dia, akidah dia ni rosak. Bila dia masuk dalam kubur, dia nak hidup balik, nak betulkan balik akidah. Sebab tu kita di atas dunia ni
Di antara perkara yang kena jaga sungguh, jaga akidah kita. Jangan terseleweng. Akidah kita yang pertama ni, akidah dengan Islam. Jangan kita ni sampai saat mana kita dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba terkelencung akidah dan keyakinan kita pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, tolonglah pada kita jaga ibadah kita. Jaga ibadah dalam hidup kita. Menjaga ibadah ni penting dalam hidup setiap di kalangan kita. Ibadah apa dia? Yang kena jaga sungguh, solat. Kemudian apa dia? Zakat, haji. Ni ibadah-ibadah yang perlu kita jaga. Tiba-tiba dia ni meninggal dunia, tak tertunai ibadah dia pada Allah. Padahal dia ada harta. Dia tak pergi keluar, tak melaksanakan ibadah haji. Dia dah cukup zakat, haul pada diri dia, dia tak keluarkan zakat di saat yang demikian. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Allahu Akbar. Di waktu tersebut, dia masuk dalam kubur penuh dengan penyesalan. Ada seorang yang berkata, Ibnu Abbas, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang meminta untuk dikembalikan ke dunia adalah orang-orang kafir. Orang yang nak minta balik hidup atas dunia ni di kalangan orang kafir. Mengenai hal itu akan aku bacakan ayat Al-Quran pada kalian. Sahut Ibnu Abbas. Kemudian dia membaca ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah hidup kamu dilekakan dalam hidup kamu terhadap harta benda kamu. Kamu terlampau sibuk dengan harta benda kamu. Wala auladukum, dan juga anak pinak kamu, an zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa-siapa yang terlibat dengan perkara demikian, maka dia termasuk di kalangan orang-orang yang terrugi sepanjang hidup di atas dunia. Lalu dibaca lagi ayat, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berbelanjalah daripada harta yang telah kami kurniakan pada kamu. Guna tuan-tuan. Rezeki-rezeki yang Allah bagi dalam hidup kita ni guna untuk kerja-kerja Islam. Jangan suka menyimpan. Orang kita ni, dianya ada harta, dia simpan. Simpan untuk apa? Dalam hidup dia. Guna. Allah bagi harta guna. Guna rumah kita untuk kita buat jamuan. Guna rumah kita untuk majlis ilmu. Guna kenderaan kita untuk mengajak orang pergi ke surau, ke masjid. Ni guna harta benda kita ni, infak di jalan Allah, buat masjid, buat sekolah agama, buat benda-benda yang manfaat untuk kerja-kerja agama ini sendiri. Jangan simpan. Jangan budayakan pada diri kita ni simpan. Tahu-tahu kita masuk dalam kubur penuh dengan penyesalan pada diri kita ni. Jangan jadi demikian. Belanjakan harta benda kamu, mimma razaqnakum, daripada apa yang telah dijanji, yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Sebelum bila? Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum datang saat pada kamu kematian. Di waktu mana sampai saat kematian? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu mulut masing-masing menyebut, wahai Tuhan kami, tangguhkan kematian kami ni ila ajalin qarib, sehingga sampai satu masa yang tertentu, fa as-saddaqa, di waktu tersebut aku akan bersedekah di jalan Allah, wa akum minas salihin, dan sekarang juga aku akan menjadi hamba Allah yang saleh. Allah sebut, walan yuakhirallahu nafsan, sekali-kali Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa, iza jaa ajaluha, ketika mana sampai ajal pada seorang. Wallahu khabirum bima ta'malun, kerana Allah tahu setiap apa yang kamu akan lakukan jika ditangguh kematian dalam hidup kamu. Ad-Dalami menuturkan hadis daripada Jabir bin Abdullah sebagai hadis yang marfu', bahawa jika kematian menjemput seseorang, akan berkumpul segala sesuatu miliknya yang telah menghalanginya daripada kebenaran. Ad-Dalami cerita demikian. Semua itu diletakkan di hadapannya. Pada saat itu, dia akan mengatakan, Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup. Bila Ad-Dalami disebut, bila kita masuk dalam kubur, mula menghadap ke kiblat tu je, Allah tunjuk yang sebenarnya begini, yang sebenarnya begini, yang sebenarnya begini. Segala kebenaran tu mula berkumpul depan mata kita. Sekarang kita ni kan bertengkar je sama kita. Kita tanya bertengkar tu, masing-masing sebut, saya yang betul, bukan dia yang betul. Kemudian yang tu pula sebut, saya yang betul, bukan dia yang betul. Baik, nak tahu betul ke tak betul, masuk kubur. Bila masuk kubur, tahu dah yang sebenarnya yang macam mana. Allah tunjuk yang sebenarnya yang macam ni, yang sebetulnya macam ni.
Bila dah betul demikian ditunjuk saja, lalu masing-masing sebut, qala rabbirji'un, Tuhanku bagilah peluang untuk kembali hidup. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku hidup balik, aku nak buat balik amalan yang paling betul waktu mana aku tertinggal, waktu mana aku hidup dahulu. Dalam kubur dah penyesalan yang tak ada manfaat dipanggil. Sedangkan Al-Marwazi menuturkan riwayat daripada Al-Hasan, dia mengatakan roh orang mukmin akan keluar dengan penuh ketenteraman. Lalu dia membaca ayat, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Adapun orang yang hidup dia sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muqarrabin, orang yang hidup dia semakin tua semakin warak, semakin tua semakin soleh. Ni betul orang mukmin. Kita ni tak, orang kita semakin tua semakin gedik, semakin tua semakin menggatal. Orang Melayu panggil demikian. Semakin tua semakin kuat berjoget. Entah apa-apa dalam hidup. Hidup kita ni, biar kita ni semakin tua, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin berusia dalam hidup kita, semakin kita ni dekat dengan Allah. Ni orang ni, fa amma in kana minal muqarrabin. Rajin baca Quran. Kemudian rajin pada diri kita yang menderma. Rajin pada kita datang ke masjid ke surau. Rajin pada kita bangun tahajud malam. Ni tanda orang yang muqarrabin. Orang yang semakin berusia, semakin dekat dengan Allah. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dan orang ni dekat nak meninggal dunia, farauhun, dia jadi rasa gembira sungguh. Wa raihanun, dia akan bau wangian raihan. Wa jannatu na'im, dan syurga yang indah yang disediakan oleh Allah pada mereka tersebut. Tuan-tuan, yang ketiga, orang yang dalam kubur ni, dia nak hidup balik, kenapa? Kerana akhlak dia tak jaga akhlak. Yang ni disebut disebut mengenai firman Allah Ta'ala, fi Rauhun Ibnu Abi Ad-Dunya menuturkan bahawa Bakar bin Abdullah pernah berkata, jika malaikat maut diperintah mencabut nyawa orang mukmin, akan dibawa padanya rahmat daripada syurga. Lalu dikatakan, cabutlah nyawanya dalam raihan, tumbuhan yang haram bauannya itu. Jika diperintah untuk mencabut nyawa orang kafir, akan dibawakan daripadanya pakaian daripada neraka yang dikatakan padanya, cabutlah nyawanya dalam pakaian tersebut. Ini nak sebut gambaran yang berlaku pada seorang tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain sebut, sementara Ad-Dhahhak mengenai firman Allah yang mengatakan fanuzulan min hamim, barang siapa yang meninggal sementara dia suka minum arak, pasti wajahnya akan disiram dengan air yang mendidih daripada neraka Jahannam. Ni tolong dengar betul-betul, orang yang suka minum arak. Orang Melayu Islam minum arak di kalangan mereka tersebut. Bila mereka meninggal dunia, wajah mereka akan disiram dengan air yang mendidih daripada neraka Jahannam. Ni cara demikian. Jangan, orang Melayu kita ni pelik. Air yang halal ada, air haram yang pergi ambil. Bukan orang Melayu sajalah, orang Islam yang bangsa lain pun sama juga. Jangan kita ambil demikian. Jangan sentuh, jangan terlibat dengan arak. Bila kita terlibat dengan arak, yang menyebabkan di waktu ini, bila kita dekat nak meninggal dunia, Allah didihkan air yang panas daripada neraka Jahannam, lalu disimbah di atas mukanya saat mana dia menghampiri dengan kematian. Kerana apa dia? Yang ketiga dalam hidup dia, dia tak jaga yang disebut dengan akhlak dalam hidup mereka sebut. Jaga akhlak. Sebab tu dalam orang yang dalam kubur ni ada 3 sebab ni mereka nak hidup balik. Yang pertama, kerana keyakinan mereka. Yang kedua, kerana ibadah mereka. Kemudian yang ketiga, kerana akhlak mereka. Mudah-mudahan kita terselamat daripada keadaan yang demikian, dan kita dimasukkan di kalangan orang mukmin. Bila tanya nak hidup balik, dia tanya nak hidup untuk sengsara, nak hidup dalam dunia yang penuh dengan kesedihan. Untuk apa kami hidup? Kami tak nak hidup dah. Kami nak hidup berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila kita bercerita tajuk-tajuk sebegini, dia akan bawa manfaat dalam hidup kita, dan dia akan menjadikan kemanfaatan ini berterusan dalam kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang nanti, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja pada malam ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima dan diberkati di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak suka war-warkan pada tuan-tuan, kita sedang membuat bantuan makanan kepada mangsa-mangsa ataupun orang di kalangan kita yang diuji dengan ujian COVID-19 ini, di mana tak boleh keluar, tak boleh buat kerja dan sebagainya, tapi mereka memerlukan makanan. Kita sediakan makanan sebungkus RM8 yang kita sediakan. Hari ini kita keluarkan lagi 200 bungkus, malam 150, hari ini kita keluarkan sebanyak 200, naik dan naik, dan kita agihkan pada orang-orang susah, dan juga kita akan bahagi pada front line-nya. Itu yang menggerakkan dalam tempoh PKPD yang sekarang yang berlaku ini. Dan insya-Allah kita harap supaya sahabat-sahabat boleh sama-sama untuk menyumbang sumbangan ini sebagaimana biasa. Tuan-tuan masuk dalam akaun Matan Center di kat skrin tu, kemudian nanti tuan-tuan maklum terus pada talian 013-906-1204 insya-Allah. Tuan-tuan, kita masih lagi menggerakkan kitab ini, dan kitab yang terbaru kita keluarkan, jadikan kematian husnul khatimah. Macam mana kita nak suruh kematian di kalangan kita sama ada dua je, kematian husnul khatimah, su'ul khatimah. Macam mana kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah? InsyaAllah dalam kitab ni penting sangat tuan-tuan tolong bahagi-bahagi dan maklumkan pada anak-anak kita, keluarga kita, bila kematian kita tiba, maka apa yang perlu kita lakukan pada diri kita. Ramai orang kita ni tak tahu perkara yang tuntut ketika sakit sedang nazak. Bila dekat nak meninggal dunia tu, nak buat macam mana? Orang kita ni tak tahu. Ramai di kalangan kita biar je. Akhirnya dia menghadap depan Allah dalam keadaan penuh seksaan di saat mana menghampiri dengan kematian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة